Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni aku nak cerita korang pasal apa insiden yang aku alami pada hari kejadian. So nak dijadikan ceritanya, aku rasa sebelum aku cerita kat korang lah, aku nak review kat korang pasal apa yang aku dah pernah buat video aku sebelum ni, which is review makanan daripada Pak Mak Western. So pada korang yang belum tengok, korang just tengok dekat YouTube channel aku, korang just search je video tu, insyaAllah dia akan keluar lah. So video tu masih baru lagi guys, kalau korang masih ada masa ataupun masa terluangkan, korang just tekan je video tu, korang boleh tengok video tu sepuas-puasnya ya. Okay guys, so itu bukan benda yang aku nak cerita kat korang. Hari ni aku nak cerita kat korang pasal apa yang aku alami semasa hari tersebut. Okay, so nak dijadikan ceritanya, hari yang aku buat Pak Mak Western tu sebenarnya adalah pada hari Ahad. So semasa aku buat Pak Mak Western tu pun hari pukul 8 kalau kau tak silap lah. So lepas tu pada pukul 9 malam aku buatlah kerja. Gitu. So pukul 9 malam tu aku sebenarnya nak pergi ke food court Intan, sebab time tu aku nak pergi untuk download software. So ada sebabnya lah kenapa aku pergi food court tu lah kan. So kalau korang tahu sendiri lah, food court kebiasaannya adalah tempat di mana ia adalah satu tempat dia khususkan untuk pelajar membeli makanan dan minuman. Tapi time tu aku tak beli tapi time tu food court tu lain sikit weh, dia tak jual makanan dan minuman weh. So food court tu sekarang ni kan dia khususkan untuk pelajar-pelajar lah kan, untuk sorry geng, aku agak gelabah sikit ya, minta maaf sangat. Okay, so food court tu dikhususkan untuk pelajar-pelajar untuk buat research ataupun untuk belajar apa semua kan. Sebab kat situ kalau kau nak dapat line internet yang kuat kan, kau kena pergi dekat food court tersebut. Sebab kalau kau belajar kat sini kan, macam aku sekarang ni kan dekat rumah kan, rumah pun boleh lah kan. Dekat rumah kebiasaannya line internet agak kurang ya. So kalau kau nak pergi ke tempat yang lebih kuat, kau pergilah dekat food court kalau kau nak dapat line internet yang kuat. Okay guys, so itu bukan kedak cerita pasal diri aku sendirilah. So pukul 9 malam aku pergi kat food court tersebut. Aku pergi food court tersebut untuk dapatkan internet yang secukupnya, sebab aku nak kena download software lecturer aku suruh. Aku tak tahulah kenapa lecturer suruh kita orang download software kan. Cuma maklumat yang aku terima daripada lecturer aku sendirilah mengatakan makmal komputer dekat bangunan kuliah kita orang tu ada masalah. Kira macam semua laptop kat situ semuanya server down. So bila server down, kebiasaannya software ataupun semua alat-alat laptop tu memang tak dapat pakai lah. So kiranya kita orang dipaksa ataupun guna cara alternatif lain, download software ke dalam laptop kita orang masing-masing. Dan untuk pengetahuan korang lah, macam aku cerita kat korang konten sebelum ni, aku pernah cerita lah kan asal course yang aku dapat, which is mechanical. So aku sebagai pelajar mechanical, aku kena belajar subjek yang melibatkan engineering drawing. So subjek tu memang subjek yang wajib belajar lah kepada korang yang belajar engineering kan. Memang ada certainnya engineering yang kena belajar subjek drawing tu. So aku mechanical, aku kena ambil subjek drawing. So aku kena download software engineering drawing ke dalam laptop aku sendiri. Time tu pukul 9 malam weh. Time tu pukul 9 malam, kebiasaannya dekat situ food court tu biasanya ramai orang. Okay, ramai orang tu tak boleh kira lah, kira macam dalam 20 orang macam tu lah kan. Tapi time aku pergi tu memang tak ramai orang. Ya, tak ramai orang. So kiranya dalam, aku boleh kira pakai jari aku sendiri pun aku boleh kira dah berapa orang kat situ. So dalam beberapa minit lepas tu aku download software apa semua kan. Dalam beberapa minit lepas tu adalah certain manusia ni, aku tak tahulah kenapa manusia ni dia tiba-tiba check aku. Faham tak? Dia check aku lah, tapi dia check tu benda first tu benda penting lah. Tapi lepas tu dia ungkit balik kisah lama aku. Kau faham tak? So aku rasa macam kenapa hina sangat ke aku ni weh. So kira macam aku tak tahulah kenapa dia message aku macam tu kan. Tapi aku rasa dia ni jenis yang macam tak tahulah apa nak cakap macam mana kan. Sebab aku ni, kalau aku tahu sendiri kan, aku kena kenal dulu orang tu macam mana, maksudnya perangai dia macam mana. Walaupun orang tu dia nakal sekalipun, tapi kebiasaannya orang nakal ni sebenarnya baik je. So aku ni pun sebenarnya dulu waktu aku sekolah menengah pun aku jenis yang nakal juga ya. Tapi nakal tu taklah dari segi perbuatan, dari segi percakapan dengan kawan-kawan lah, kebiasaannya lah. So kiranya aku pun tergolong golongan nakal, tapi taklah senakal sangat lah, nakal biasa-biasa je lah kan. So nak dijadikan ceritanya, dia message aku.
Dia message kononnya dia nak minta tolong lah kan, minta tolong apa benda entah apa semua kan. So aku tolong lah dia, aku tolong dia apa semua. Lepas tu dia ungkit balik kisah lama aku. Sebab kalau korang tahu sendirilah, pernah sekali lah dia pernah hina aku. Dia hina macam mana? Kau sabar jap. Dia hina aku pasal dia hina apa yang aku minat. Contoh macam aku minat Blackpink, dia hina grup Blackpink. Lebih kurang macam tu lah. So aku macam terkesan lah kan, kenapa kau nak hina sedangkan tak ada kisah pun dia pasal hidup kau kan. Contoh macam lah kau minat ML, lepas tu aku hina, kenapa kau minat ML sedangkan ML tu adalah benda yang boleh melalaikan. Kau rasa kalau aku hina kat kau, kau rasa macam tu ke? Apa yang kau rasa? Kau faham tak? Apa yang kau rasa sama dengan apa yang kau rasa. Memanglah ada setengah manusia ni dia jenis yang hati tisu, ada jenis yang hati kental kan. Dia tak kisah pun, kalau orang hina pun dia tak kisah, dia main tolak apa semua je. Tapi macam aku ni jenis yang ambil hati. So kiranya kalau orang tu hina aku terkesan lah daripada situ. So daripada situ aku tak naklah terfikirkan, aku macam malas lah. Takkanlah aku nak ingat benda-benda macam tu kan. Sebab aku rasa macam kalau aku terfikir benda macam tu, dia boleh efek dengan diri aku sendiri. For example dari segi pelajaran apa semua kan. Tapi kalau dah sampai tahap macam tu, aku rasa tak perlulah kan. So nak dia kan ceritanya aku cakap dia macam ni lah, kenapa kau nak kisah pasal aku? Kau ada masalah dengan aku sebelum ni? Lepas tu dia cakap lah tak jadilah. Dia tanya dia macam tak apalah. Lebih kurang macam tu lah kan. So daripada situ conversation kita orang berakhir. Dia tanya pun macam agak speechless lah, agak suspicious lah bagi aku sendiri kan. Aku tak tahu nak jawab macam mana, tapi apa yang ditanya tu macam agak lain daripada yang lain lah kan. Unless lah kalau kau tanya soalan admit dengan aku, boleh lah aku jawabkan. Tapi dia tanya soalan yang macam, dia first tanya benda penting, lepas tu dia ungkit balik, dia tanya balik kisah silam aku. So aku rasa macam agak disturbing lah aku punya mental dari segi emosi kan. So aku nak cakap apa semua tu, aku teruslah sambung dengan kerja aku, which is download software. So dalam aku download software tu, aku tanyalah classmate aku yang lain kan, yang sama group dengan aku. By the way, yang message aku tadi tu dia classmate aku tapi tak sama group. Yang seterusnya ni, classmate aku ni yang aku tanya ni, dia classmate aku tapi dia sama group. So kiranya dalam subjek-subjek yang kita belajar memang kita orang sama lah, group yang sama. So aku tanya dia orang lah, korang dah download ke belum software yang lecturer kita suruh tu? So kebanyakan dia orang, mostly dia orang belum download lah. Ada certain dia orang ni dia rajin sangat ya, dia orang download terus software tu. So bagi aku sendiri memang dia orang ni memang ada semangat nak belajar drawing kan. So macam aku sendiri, aku last minute, aku biasa kan belajar last minute, semua last minute. Tapi Alhamdulillah resultnya taklah seperti diharapkan, tapi Alhamdulillah kira okey lah ya. Gitu. So nak dijadikan ceritanya, classmate aku ni dia belum install. So kiranya hampir ke semua classmate aku ni belum install software dalam tu. So bagi aku Alhamdulillah lah, sebab aku masih ada partner yang belum install kan. So lepas daripada semua tu, aku continue lah untuk install. Aku tunggu lah dekat pukul tu semata-mata nak cari internet. So dalam berapa setengah jam lepas tu, dalam pukul 10 kalau aku tak silap, aku rasa haus. So aku rasa haus, aku pergilah beli air. Sebab dekat food court tu dia ada satu lagi food court berhadapan dengan food court yang aku duduk tu. Food court yang aku duduk tu dulu, kalau aku tak silap lah, mungkin dia ada jual makanan dan minuman tu, tapi disebabkan dia punya ruang tu kecil apa semua kan, dia tak efisien ke, dia tak fleksibel ke, statik ke apa sebenarnya semua entah apa semua kan. So dia orang pindah ke food court yang baru ni. Food court baru ni dia punya ruang memang luas, right? Tak pula memang luas. Lepas tu banyak gerai-gerai yang jual lah. Ada yang jual takoyaki, ada yang jual nasi lemak apa semua kan, aneka lah, kira macam sugar makanan lah lebih kurang kan. Tapi time tu aku tak beli makanan, aku beli air. So air yang aku beli tu memang air yang sangat manis lah, air manis tapi harga yang murah. Biasanya aku sukalah beli air kan. Tapi tak terfikir lah kenapa aku boleh beli air manis time tu. Sebab kebiasaannya time-time pukul 10, 11 malam kan, aku biasa minum air panas. Tapi tak terfikir kenapa aku boleh minum air sejuk time tu, lepas tu dengan air yang manis. Itu satu benda yang agak pelik lah. Sebab the first thing is, bila ada someone yang kacau aku, kebiasaannya lah kalau aku stress ataupun darah aku naik kat kepala ni kan, biasanya cara untuk aku hilang stress adalah makan dan minum ya. Macam tu. Ada satu manusia bila dia stress main bola, ada yang main game apa semua kan, FIFA, World Cup apa semua kan. Tapi macam aku sendiri, kalau aku stress, kebiasaannya aku akan makan ya, ataupun aku akan minum. So aku minum lah, aku beli air, aku minum lah apa semua. Aku sebenarnya kebiasaannya aku akan minum sekaligus, tapi time ni aku minum sikit-sikit ya. Sebab time-time tengah malam gini tak boleh sangat minum manis, tapi aku minum sikit-sikit lah.
Aku minum sikit-sikit. Air dia rasa manis. Weh. Aku tak tahulah kenapa aku rasa macam lah, sebab air tu dia rasa manis. So bila dia rasa manis, aku rasa macam kenapa lebih kurang macam tu lah. So kiranya aku biarkan air tu, dia punya kesejukan tu biar dia cair dulu lah ya, supaya dia tak manis. Kalau dia tawar okey lah, tapi tidak, air tu dia rasa manis. So mungkin lah, think positif lah, mungkin air tu pekerja tu ataupun orang yang bancuh air tu dia baru buat air, so that's why dia rasa manis kan. So aku continue lah dengan menghadap laptop aku, dengan tengok aku punya software apa benda entah apa semua tu kan. Sambil tu aku buka YouTube, aku tengoklah cerita seram apapun, cerita-cerita yang aku suka lah kan. Aku tengok cerita-cerita seram. Lepas tu dalam berapa setengah jam lah, dalam pukul 10.30 ke pukul 11, lebih kurang macam tu lah, aku minum air. Air masih rasa manis. Lepas tu aku biarkan lagi, tunggu air cair lah. Mana tahu pun dia rasa tawar ke apa semua kan. Lepas tu aku sambung lah tengok YouTube. Aku tunggulah aku punya software tu download apa semua tu kan. Lepas tu nak didirikan ceritanya, dalam sejam lepas tu aku harapkan lah air tu dia terus cair ataupun tawar tak. Ni tak, still rasa manis. Faham tak? Kebiasaannya bila kita buat air, kita letak ais, dia akan rasa tawar air kan. Tapi ni tak, aku dah biarkan ais tu dia dah cair kan, tapi air tu dia still rasa manis. So bila still rasa manis, aku time tu alamak, kena aku minum je lah kan. Aku redo sumpah aku cakap dengan korang, aku time tu memang redo gila. So aku buat keputusan untuk aku minum je lah air tu. Nak buat macam mana kan, lagipun aku memang dah rasa haus. So aku belilah air, aku rasa haus. So aku minum apa semua sambil tengok YouTube, sambil aku tunggu aku punya software tu habis download. Kebetulan time tu line tu dia tak stabil unstable network. Kadang-kadang aku test lah dia punya connection, dia punya fast internet tu kan. Kadang dia laju, kadang dia lambat, macam tu lah. Biasalah, bila ramai orang guna biasanya dia akan lambat. Itu biasa normal lah. So dalam pukul 12 macam tu aku rasa haus lagi Kau faham tak? Aku rasa haus. Maksudnya macam lepas aku beli air, lepas tu aku rasa haus lagi. Faham tak? Tapi sebelum aku beli air yang baharu manis tu kan, aku ada tanyalah roommate aku, sebab aku tadi baru minum manis. Aku tanyalah, suruh hantar aku punya air botol ni dekat bawah. Tapi roommate aku tu kebetulan tu dia cakap lah dia nak tidur. So kiranya aku macam okay, tak apalah, mungkin dia penat kan. So lepas tu aku buat keputusan, tak apalah, apa kata aku beli air manis lah time tu lah kan. Aku beli air manis 1 tin. Sebab aku rasa haus lagi, aku belilah air 1 tin. Aku beli air 1 tin, aku minumlah air tersebut. Aku minum apa semua, lepas tu aku buang apa semua. Aku tengoklah YouTube sambil aku tunggu aku punya software tu habis download. Lepas tu nak dirikan ceritanya, aku rasa aku punya perut tu dia rasa macam sakit Kau faham tak? Kan biasanya kan kalau kita minum manis kan, biasanya kan dia akan efek kepada kita punya buah pinggang apa semua kan. Tapi time ni aku rasa macam aku punya undi tu kan, dia macam tekan ke dalam. Kau faham tak? Aku tak tahu lah aku nak describe macam mana kan, tapi dia macam tekan ke dalam. Lepas tu aku rasa buah pinggang aku ni macam, kau faham tak? Bila kita minum air kan, dia punya saluran air tu kita boleh rasa ya dekat tepi-tepi ni ya, dia punya manis, dia punya rasa gula tu kan, memang kita akan rasa. So aku time tu aku tak tahu lah aku fikir macam mana kan, sama ada aku nak beli air minuman ke ataupun aku just kencing ke, aku tak tahu Aku time tu memang dah reda habis. Aku tacut, ya Allah itu aku tacut gila So lepas tu aku pergilah ke tandas. Aku buat keputusan, aku pergi tandas dulu. Lepas tu aku beli air minuman. Lepas aku pergi tandas, lepas tu aku terus bingung Terus aku cakap korang, aku terus bingung. Aku tak tahulah aku macam kenapa aku terus bingung macam ya Allah. Kau faham tak? Sebab kebiasaannya orang tua macam atuk dan nenek moyang kita kan, biasanya kita akan tahu orang kencing manis ni dia punya tu macam mana kan. Tapi waktu aku buang hajat tu lah, aku guna sensor lah perkataan tu kan, aku buang hajat tu kan, aku rasa macam something wrong dengan aku. Kau faham tak? Aku pergi tandas, aku macam biasalah kencing macam biasa kan, tapi aku rasa macam bila aku kencing tu, aku rasa macam my god, aku time tu stress aku macam bingung gila ya Allah. Sebab dia punya tu kan memang ada rasa macam tanda-tanda tu memang dekat lah Tu senang aku cakap dengan korang. Lepas aku kencing apa semua tu kan, aku teruslah
pergi ke tempat duduk, aku research. Aku try research lah aku kok ada simptom kan. Tapi bila aku try research tu pun time tu memang tak ada apa-apa efek lah. Sebab dia cakap simptom-simptom kencing manis ni pun biasa normal-normal lah kan. So nak dijadikan ceritanya, aku buat kerja macam biasa. Lepas aku kencing, aku beli air minuman, aku minum. Air mineral lah 2 botol. Tapi bukan botol tinggi macam ni lah. Sebab dekat vending machine, dekat food court tu dia ada jual vending machine. Okay guys, minta maaf sangat. Aku tak tahu kenapa bahasa aku agak pelik kat situ. Okay, so nak dijadikan ceritanya, bukan vending machine yang dia jual kat situ Maksud aku dekat situ dia ada food court, dan dekat food court tu dia ada vending machine ya. Minta maaf, aku tersyasyor pula. Tak tahulah tiba-tiba aku boleh tersyasyor pula kat sini. Aku beritahu korang lah, aku beli air teh tu pun dekat vending machine. So dekat situ dia ada jual air teh apa semua kan. Lepas tu aku belilah air minuman, aku minum 2 botol 500ml yang kecil punya lah. So nak dijadikan ceritanya, aku minum lah air tersebut. Aku minum air 2 botol air minuman Lepas tu aku nak terkencing lagi. Aku kencing lah dekat pot tu. Sebab dekat pot tu dia ada jamban ya. Dia ada jamban. So aku kencing kat situ. Lepas aku kencing, aku kembali balik ke tempat semula, dekat tempat asal. Lepas tu kan dalam pukul 1:30 pagi macam tu, aku rasa macam tangan aku shaking Faham tak? Tangan aku shaking, kaki aku lagi lah shaking Aku rasa macam gula tu kan, dia dah serap masuk ke dalam kaki aku dah Kau faham tak? Dia dah serap masuk ke dalam badan, dia masuk ke dalam saluran darah apa semua dekat bahagian bawah pinggang ni, dia masuk dalam puning kencing apa semua tu, dia masuk masuk ke dalam kaki aku. Satu benda yang aku rasa macam cannot expect lah. Aku tentu bingung gila Aku takut aku ada satu penyakit ni yang dinamakan sebagai kencing manis ya, na'udzubillah. Sebab ya, apa yang aku tahu, simptom-simptom kencing manis ni berdasarkan apa yang aku dah research lah kan. Orang yang menghidap kencing manis ni kebiasaannya dia akan mudah rasa haus. Selain tu dia mudah rasa letih, dahaga apa semua kan. Lepas tu yang ni terkini aku baru tahu, tangan rasa shaking. Faham tak? Tangan kau rasa shaking, badan kau rasa shaking, semua satu badan kau kan dia akan rasa shaking. Itu first time aku dengar orang yang kencing manis ni kan, dia akan shaking satu badan. Terus aku rasa macam, alamak, macam mana ni aku memang bingung lah Time tu dah lah pukul 2 pagi 2 pagi aku bingung apa semua. Lepas tu aku buat keputusan lah, okay, why not aku relax dulu, aku baring lah macam biasa, kira macam ni lah kan, tidur duduk macam biasa. So aku rasa memang penat gila nak tunggu software tu download. Kau bayangkan lah, kau pergi kat situ pukul 9 malam kan, lepas tu tak habis-habis software tu. Kalau kau nak tahu, kau kena tunggu 5 ke 6 jam kalau kau nak dapatkan internet yang laju kan. Walaupun internet kau laju, kau kena tunggu sampai 5 ke 6 jam. Sebab yang software yang aku download tu, dia bukan dalam bentuk MB, dia bentuk dalam bentuk gigabyte. 12 gigabyte aku kena download benda tu. So kiranya nak tak nak kena tunggu 5 ke 6 jam. Lama, mana ada software yang kalau kau dah nak tinggi-tinggi kan, mana dia boleh tunggu sampai berapa minit. Memang akan tunggu sampai 5 ke 6 jam berdasarkan kepada kebergantungan internet kau lah. So nak dijadikan ceritanya, aku baring dah sekejap, lepas tu aku bangun balik. Tengok-tengok pukul 2:30 pagi dah tak ada orang Terus terang aku tak tipu korang, memang tak ada orang Time aku dekat situ pukul 2 pagi masih ada orang kan. Lepas tu aku terlelap dah sekejap, 2:30 pagi apa semua, tengok tak ada orang langsung. Tak ada orang langsung Terus terang aku cakap dengan korang. So kiranya aku seorang je lah dekat food court tu. Aku seorang dekat food court tu sambil tunggu software aku download. Cun aku jumpalah sini, aku tanyalah sini tu, dia cakap lah, kebiasaannya food court ni kalau tak ada orang tu dia biasa tutup kipas, tutup semua ke macam mana. Lepas tu sini tu tak pastilah tutup semua kan. Tapi aku rasa mungkin dia macam agak, maksudnya kan dia mungkin jarang lah pergi kat food court tu kan. Sebab biasanya mungkin dia dekat bilik, terkurung kat bilik belajar study lah kan, biasalah. Aku think positif lah dekat situ. Lepas tu sini tu cakap lah, kalau kau nak tutup, kau tutup lah kalau kau rajin. Lepas tu okey lah, macam biasa lah kan. So aku balik daripada food court tu ke college pun dah pukul 3 pagi. Time tu kebetulan software tu belum habis download. So nak tak nak aku kena balik ke college lah. Tapi tak mengapa, sebab software yang aku download tu pun kebetulan tu dah lebih daripada separuh. So bila lebih daripada separuh tu kira okey lah tu kan. Lepas tu yang selebihnya aku gunalah data handphone ataupun data line yang ada kat
rumah ni. Sebab dekat rumah ni pun sebenarnya ada line, tapi line tu dia agak jauh ya. Dia punya coverage tu, kalau korang dapat coverage, kau kena pergi keluar rumah baru kau dapat coverage yang tinggi. So biasanya kalau kat sini, biasanya paling tinggi kau dapat pun 2 bar daripada 4 bar lah kalau kau guna wifi. Lebih kurang macam tu. So nak jadikan ceritanya, aku balik lah dan pukul 3 pagi tu aku on the way balik, tutup kipas apa semua kan, tutup lampu apa semua kan. Aku balik lah ke college dan Alhamdulillah lah. Sebab kebetulan time tu koridor dekat college tu semua berlampu dan masih ada manusia yang ingin mendobi kat situ lah. Sebab kat situ macam aku tunjuk kat korang lah kan, video-video sebelum ni, koridor tu biasanya tempat untuk orang mendobi lah, mendobi barang, mendobi pakaian kan. Kebetulan time tu ada orang. So bila ada orang, dia tak rasa sunyi lah. So aku balik pun dalam keadaan tenang. Cuma tu lah masalah ya weh, aku still bingung kenapa aku boleh terfikir yang aku akan dapat penyakit kencing manis. Kau faham tak? Lepas aku minum manis, aku terfikir kenapa lebih kurang macam tu lah. So aku terfikir lah benda macam tu. So bila kita terfikir ni, kita tak boleh nak buat apa. Memang kita memang rasa resah lah, rasa gelisah lah. Aku time tu balik tu pun memang tak dapat jalan dengan normal way. Kaki aku memang dah rasa macam berat tau way. For example lah, kalau kau nampak orang kecil manis kan, dia akan jalan terhuyung hayang. Bukan terhuyung hayang, dia macam satu-satu. Kau faham tak? Dia akan jalan satu persatu. Dia tak boleh jalan secara normal. Macam tu lah cara aku jalan time aku balik tu. Time tu hari Ahad lah, pukul 3 pagi weh, pukul 3 pagi. So time tu aku memang dah redha apa semua. Aku balik lah college apa semua kan. Aku balik, naik lift apa semua, masuk ke arah aku sendiri, masuk rumah. Alhamdulillah, ada seorang roommate aku ni, dia tak tidur. So dia tak tidur sebab tak tahulah sebab apa. Tapi aku ada tanya dia lah, kenapa kau tak tidur? Lepas tu roommate aku cakap lah, oh dia sebenarnya dia dah tidur time malam tadi lah, maksudnya pukul 8 ke 9 macam tu lah kan, kalau aku tak silap. So dia terjaga, dia main game apa semua. So kira Alhamdulillah lah. Lagipun aku dah pesan dengan roommate aku, suruh jangan kunci pintu ni sebab aku nak masuk nanti pukul 3 pagi untuk download software. So time tu kebetulan lah, software aku tu pun dah nak habis download, tapi dia belum habis download lagi. So kiranya aku isilah aku punya laptop tu dekat atas meja ni, sambilkan aku buka data handphone aku. So time tu aku masuk ke dalam bilik, aku tengok YouTube lah, lain YouTube apa semua kan. So sambil aku tengok YouTube tu pun aku macam terfikir, kenapa aku rasa macam aku terfikir weh, terus aku percaya korang, aku terfikir berdasarkan apa yang aku research dekat food court tadi kan. Aku research pasal kan simptom kencing manis. Terus aku terfikir dan terbayang, takut aku terkena weh. Kau faham tak? Once kau kena kencing manis, dia tak akan dapat rawat unless you kena cut your sugar, or you need to balance your sugar, you're healthy lah. I think something like that lah kan. So kiranya aku rasa macam aku tak tidur seharian weh, aku tak dapat tidur. Time tu sebenarnya memang aku dah rasa lemah dah weh. Badan aku rasa lemah, kepala aku rasa pening, aku baring apa semua, memang tak dapat tidur. So kiranya aku keluar lagi. Aku keluar, kononnya nak minum air kosong lah kan, sebab roommate aku tak beri dengan aku. So aku minum air kosong. Lepas aku minum air kosong tu, aduh mat, itu satu benda yang paling pelik mat. Aku terus rasa nak terkencing. So aku kencing dah ke dalam college ni, dekat rumah ni. So rumah ni memang ada jamban, so aku kecil kat jamban lah. So waktu aku kecil kat jamban tu pun, aku dapat merasakan lah yang aku buang air dengan sangat kerap. Itu satu. Lepas aku balik ke bilik, aku rehat apa semua, dan beberapa minit lepas tu aku nak kencing lagi, aku pergilah jamban lagi sekali. Kau faham tak? 3 kali aku keluar ulang alik daripada jamban ke dalam bilik. Lepas tu aku tanyalah roommate aku yang kat luar ni tadi kan, yang main game ni tadi kan, aku cakap lah, aku ni kan first time aku kencing time malam 3 kali kerap. Lepas tu aku tanyalah, apa masalah aku ni weh? Aku macam time tu aku bingung gila weh. Lepas tu roommate aku cakap lah, mungkin kau punya masalah dekat kau punya buah pinggang tu. Aduh, aku memang dah rasa riau dah mat. Aku masuk dalam bilik, aku main handphone, memang betul weh. Emosi aku terganggu, jiwa aku terganggu lah weh. Memang aku rasa macam sakit lah weh. Kau faham tak? Mental aku terganggu kat situ dengan aku punya software tu tak habis download lagi. Macam mana nanti Kang? Nanti madam aku marah nanti Kang. Itu satu benda yang paling aku kena expect lah dalam time tu. So time tu memang betul aku tak dapat tidur.
ni berdasarkan apa yang aku cerita lah, memang tak dapat tidur. So kiranya sampai pukul 8 pagi aku tak dapat tidur. So kiranya aku berjagalah kiranya, sebab kelas aku kebiasaannya akan start pada pukul 8 pagi setiap hari Isnin sampai Khamis. Hari Jumaat aku tak ada kelas. So kiranya Isnin sampai Khamis aku ada kelas start pukul 8 pagi. So time tu pukul 8 pagi tu lah subjek engineering drawing kalau aku tak silap lah. So time tu aku dah seriau ramat. Ya Allah ya Tuanku, time tu aku dah redha dah weh. Kalau apa-apa dia kat aku jadilah ya. Kalau madam marah kat aku pun jadilah. Nak buat macam mana kan. So time tu aku dah redha pas semua. Aku mandi dan aku pakailah baju yang aku dah iron. Sebenarnya kan aku dah iron baju tu, tapi baju tu dia macam tak habis iron. Kau faham tak? Dia masih ada sisa-sisa renyuk. Sebab time tu aku iron tu pun dah pukul 4 pagi weh. Almost pukul 4 pagi. Macam sekarang ni pun dah pukul 4 pagi. Aku dah almost dah macam dah penat gila. So aku macam sampai sini je lah aku iron. Lepas tu aku tidur sekejap lah. Alhamdulillah. Sebenarnya aku tak dapat tidur pun sebenarnya weh. Aku berjaga sampai pukul 8 pagi. Aku mandi apa semua. Aku siapkanlah diri aku. Lebih kurang macam tu lah. Tapi masalahnya kan, kebiasaannya bila kita mandi kan, badan kita akan terus bertenaga. Unless aku, melainkan aku lepas mandi kan, badan aku rasa letih weh. Kaki aku ni kan, belakang ni kan, dia rasa macam masih berat. Faham tak? Dia masih berat. So kiranya kalau aku nak jalan tu pun memang rasa susah. Sebab aku boleh rasa dia punya kaki aku rasa macam kebas lah kan. Kebas. So kiranya kaki aku rasa kebas. So dia macam agak besar sedikit lah kan. Kau faham tak? Tentu ya Allah, aku rasa riau dah mat. Aku pakai stocking, jalan macam biasa apa semua ke kuliah tu kan. Macam biasalah aku on the way daripada college ke fakulti jalan kaki lah. So dalam perjalanan tu pun memang betul aku dah redha habis. So nak jadikan ceritanya, kawan aku yang classmate yang sama group aku, dia tegur lah aku, dia sapa lah aku, dia cakap lah kelas pada hari ini ditangguhkan. So aku check dalam group WhatsApp. So dia suruh aku check kan, dia check, Alhamdulillah kelas ditangguhkan. So kiranya lecturer ni kira consider lah kan, sebab dia tahu mana tahu buku pelajar yang dah ada yang dah install, ada yang belum install kan. So dia nak beri sedikit masa lah untuk pelajar tersebut install. So time tu Alhamdulillah aku rasa lega weh. Terus aku rasa lega. So aku balik ke bilik, aku baring macam biasa. Cuma satu benda tu lah yang aku tak lepas, which is aku terfikir lah, takut aku dapat penyakit kencing manis. Itu satu benda yang aku rasa aku cannot brain away. Aku takut aku terkena kencing manis. So time tu aku macam budak kecil weh, macam meringit lah kan, macam alah sakit lah. Lebih kurang macam tu lah. Sampai kan roommate aku pun terdengar macam tu. So lepas tu pukul 10 pagi aku ada kelas, aku pergilah kelas. Time aku pergi kelas tu lah, tu jadi masalah. Sebab penglihatan tu aku tu memang dah kabur weh. Memang kira macam ya Allah, memang tak boleh nampak weh. Memang silau gila weh. Memang dah kabur habis, memang tak dapat nampak. Dengan mata aku memang tak clear lah. Maksud aku dia macam mana dia macam kau kena silau, kau faham tak? Dia macam penat weh, macam penat lah, kira macam tua. So aku rasa badan aku rasa berat, aku rasa letih. Tapi Alhamdulillah cun-cun time tu lab aku tu pun pukul 10 pagi tu pun kelas aku habis pukul 11 pagi. So time tu aku kelas physics lab, Alhamdulillah sejam je. Sebab sepatutnya 2 jam. Kita orang biasanya kuliah 2 jam, tapi Alhamdulillah time tu 1 jam. So kiranya 1 jam lepas tu aku balik lah ke college apa semua, tak beli makanan. Lepas tu semua roommate aku tanya aku okey ke tak ni weh. So aku cakap dengan dia orang aku sebenarnya tak okey weh. Sebab aku rasa macam, aku cerita kat dia orang lah, aku rasa macam badan aku rasa shaking. Aku rasa macam cepat letih, cepat haus, aku kencing yang kerap. Lepas tu roommate aku yang bukan yang ni lah, maksud aku roommate aku yang lain tu pun dia cakap lah, cuba kau try pergi ke klinik kesihatan, kau check kau punya gula dalam darah. Sebab dekat kampus aku ni pun ada satu klinik kesihatan lah. Maksudnya kalau pelajar tu dia ada masalah dari segi kesihatan, dia boleh lah pergi ke klinik tersebut. So aku pergi klinik tu, aku jumpa doktor. Doktor cakap sebenarnya masalah aku tu pun sebenarnya bukanlah masalah yang agak serius lah. Sebab dia faham pelajar-pelajar biasanya kalau orang muda ni dia jarang terkena penyakit tersebut. Tapi sebenarnya kan, kalau korang tahu sendiri kan, sebenarnya ada je kawan-kawan aku sendiri waktu sekolah menengah tu dia sebenarnya ada penyakit tersebut. Tapi aku tak tahulah macam mana dia boleh terkena penyakit tu kan. Tapi aku syukur, aku check gula dalam darah aku, doktor cucuk aku pergi kat sini kan, dekat jari ni kan, Alhamdulillah weh,
gula dalam badan aku normal weh, Alhamdulillah. So aku rasa macam ya Allah, syukur yang amat weh, ya Allah. So teruslah aku tanya doktor, kenapa semalam aku tanya dengan doktor lah masalah-masalah kan. Lepas tu doktor cakap sebenarnya you punya insulin tu yang bertugas sebenarnya. Sebab tu you rasa macam you punya badan kan, kau punya badan kan dia macam serap. Faham tak? Kau minum manis, kau akan rasa air tu dia serap dalam buah pinggang kau. Lepas tu dia masuk ke dalam saluran perut kucing ataupun masuk ke dalam saluran darah dalam badan kau. Lebih kurang macam tu lah. Sebab yang aku tahu lah fungsi insulin ni, kalau korang belajar bio kan ataupun sains kan, fungsi insulin ni dia tugas dia nak mengawal keseimbangan glukos dalam badan lah. So kiranya dia nak kawal gula dalam badan kita supaya badan kita tu dia tak terlebih gula lah. For example lah, you minum manis kan akan ada banyak gula kan. So you kena kawal you punya sugar. Dia kira macam dia nak sekat lah, dia nak kawal lah. Lebih kurang macam tu lah kan. So nak dijadikan ceritanya, doktor tu cakap lah Alhamdulillah everything is normal. You sebenarnya tak ada penyakit. Cuma doktor tu kesan aku suruh bersenam and then lebihkan masa untuk cari masa untuk bersenam and then cut the sugar, kurangkan pengambilan makanan yang berlemak, berminyak apa semua tu kan. So aku sekarang ni try mengamalkan gaya hidup sihat lah. So kiranya aku tak nak ambil minuman manis lagi lah weh, ya Allah. Kau faham tak? Dalam seumur hidup aku ni kan tak pernah weh. Itu first time aku kena shaking. Itu first time aku rasa macam badan aku seletip, penglihatan aku macam ya Allah, bukan kabur weh, tak nampak, lebih kurang macam tu lah. Dia macam tu lah. Lepas tu rasa penat, ya Allah. Dan Alhamdulillah lah hari ni aku rasa okey sedikit lah berbanding hari-hari sebelumnya. Sebab hari yang terkena tu pun hari Ahad, dan hari ni pun Alhamdulillah semuanya agak normal. Dan aku sebenarnya Alhamdulillah, korang tak payah risau pasal aku, semuanya adalah baik. Dan macam yang doktor cakap, doktor suruh aku banyakkan minum air kosong lah supaya dia boleh recover you punya manis dalam badan kita. Okay, macam menutralkan lah gitu. Okay guys, aku rasa sampai sini je video kita hari ni. Sorry lah kalau video ni agak bosan ke apa kan. So aku harap korang hargai lah apa yang aku dah buat. Dan minta maaf lah, video hari ni memang agak pelik sedikit ya. Alam aku bunyi weh 5 pagi weh. Oh my god, aku tak tahu weh. Aku buat konten ni kan pukul dah sampai 5 pagi weh. Oh my god, kira macam korang kena hargai lah effort aku ya. Okay guys, macam biasa kalau korang suka video aku, korang jangan lupa tekan like dan tinggalkan komen kalau korang nak suruh aku buat video macam ni lagi. Macam biasa guys, kalau korang ada suggestion konten yang korang nak suruh aku buat, contohnya korang nak suruh aku buat vlog, cerita seram, reaction TikTok, reaction YouTube, anything else, korang just komen kat bawah. Aku akan baca satu persatu gitu. Okay guys, aku rasa tu je video kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.